Um, saya sangat hargai tindakan-tindakan yang sedang dirancang dan telah dibuat untuk projek-projek sakit ini. Untuk projek yang ke depan ni, tindakan ini boleh diambil. Tapi isunya ialah projek yang telah pun terlaksana dan telah pun memberi masalah kepada pembeli. Soalan saya yang pertama, pembeli ni duit dia dah dipotong oleh pihak bank. Rumah tak siap lagi dan dia tak boleh duduk. Sebelum ni jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri, kita serahkan pembeli itu dengan bank untuk dia berurusan. Boleh tak kalau kita buat polisi supaya ansuran bulanan ni hanya bank kenakan setelah rumah tu siap dan boleh duduk? Macam kereta punya hire purchase, dah ada barulah dipotong daripada bank. Itu mungkin perlu perbincangan dengan Kementerian Keuangan. Soalan yang kedua, Puan Dipertua. Tadi dimaklum ada syarikat-syarikat yang dikenakan tindakan senarai hitam. Satu tindakan tegas daripada pihak kerajaan, saya ucap tahniah. Bagaimana status Akta 118, Akta Pemajuan Perumahan yang dikatakan nak dipindah supaya dikenakan charge 3% kepada kontraktor daripada nilai projek, dan berapa bilangan syarikat yang telah pun disenarai hitam dan diambil tindakan tegas oleh pihak KPKT dalam hal ini? Terima kasih, Puan Dipertua. Terima kasih Puan Yang Dipertua, terima kasih kepada sahabat saya Al-Ustaz. Berkaitan soalan pertama, soal komitmen kepada pihak bank, yang mana jawapan saya pun sebelum ini menjurus kepada bidang kuasa ataupun punca kuasa yang ada di bawah KPKT bagi membantu pihak pembeli. Jadi dalam isu ini sememangnya apabila ada berlaku permasalahan, KPKT mensasarkan supaya apa yang boleh dibantu, terutamanya bagi mengesahkan bahawa projek bermasalah ini memang ada masalah, supaya pihak peminjam dapat berunding dengan pihak yang memberi pinjaman, iaitu pihak institusi perbankan ataupun peminjam-peminjam yang lain. Cuma mengenai cadangan Yang Berhormat, bagaimana untuk supaya sekiranya mereka ataupun kita boleh mencari jalan yang lebih tuntas bagi mengurang kesan kepada pihak peminjam, itu antara perkara yang memang kami teliti. Cuma berbalik kepada perkara pokoknya, di mana punca kuasa yang kita nak cuba teliti supaya perkara ini benar-benar menyelesaikan masalah dari segi kekangan ataupun komitmen pinjaman tadi. Cuma perkara yang kedua terkait antara usaha untuk kita senarai hitamkan dan juga Akta 118. Buat ketika ini bila kita sebut untuk menyenarai hitam, itu lebih kepada kuasa di pihak pengawal. Kalau kita tengok Akta 118, pengawal itu di bawah KPKT ini kami hanya boleh senarai hitam di peringkat pengurusan pelesenan tadi. Maksudnya bila kita dapat tangkap, maka perkara itu jika syarikat itu ingin memohon pelesenan yang baharu, kita akan sekat. Tetapi antara kekangan yang berlaku sebagai contoh yang saya pernah timbulkan sebelum ini, iaitu tidak ada penyelarasan antara di Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak. Kerana di sebelah Sabah dan Sarawak mereka menggunakan ordinan ataupun enactment. Jadi berlaku kes awal tahun ini bila mana projek sakit yang kami kesan berlaku di Semenanjung sebenarnya telah ada sejarah silam projek bermasalah di Sarawak. Maka itu juga membuka ruang kerjasama yang lebih rapat dengan antara Sabah, Sarawak dan juga KPKT. Cuma poin yang terakhir, soal penyenarai hitam, sementara KPKT boleh senarai hitam di peringkat kami, sebenarnya perkara itu tidak terguna pakai secara akta. Dalam akta sebenarnya tidak disebut secara spesifik bahawa kami ada kuasa menyenarai hitam yang membolehkan senarai hitam itu terguna pakai mungkin dengan pihak hasil, mungkin dengan pihak SSM, mungkin juga dengan pihak agensi-agensi yang lain. Maka sebab itu bila kita sebut untuk langkah jangka panjang, nak tak nak pindaan Akta 118 itu amat diperlukan supaya apa yang kita usahakan di peringkat KPKT ini bukan hanya secara silo, hanya kepada bawah kawalan kami, tetapi industri perumahan ini terkait dengan begitu banyak pemegang taruh termasuk agensi-agensi yang berkaitan.